Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, clear tak suara? Kalau clear, thumbs up. Terima kasih kepada yang dah sedia menunggu. Wow, daripada 7 ada banyak minyak ni. Ada minyak Daisy. Ada minyak apa ni? Sunflower. Ada, ni semua untuk masak ni. Ada vegetable shortening. Ada planta. Planta. Nanti kena saman dengan planta ni. Ada margarin lah, senang cerita. Kemudian ada minyak kelapa. Ada coconut butter. Ada macam-macam kat sini. Okey. Semuanya pasti nak tahu berkenaan dengan minyak kelapa. Dengar tak? Dengar tak? Okey So, kat pasaran ada macam-macam minyak kelapa. Cuba tunjuk tuan-tuan. Banyak minyak kelapa ni. Ada macam-macam, bukan minyak kelapa, ada macam-macam jenis minyak. Jadi kita ni kadang-kadang tak tahu yang mana satu minyak. Ni Umar ada benda ni tak? Okey. So ada minyak kelapa, ada bunga matahari, ada minyak jagung, ada minyak soya, ada minyak canola, ada saji murni, natural, apa lagi? Ada macam-macam minyak. Bukan yang minyak ni. Okey. Jadi kadang-kadang kita confuse, tak tahu yang mana minyak nak ambil. Betul tak? Ke tak ada kat situ? Tak ada, tak apalah. Okey. Jadi sebelum Dr. Ju cerita pasal maknanya minyak mana yang kita nak pilih, sebenarnya sebagai suri rumah tangga, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, kita kena tahu, kena ada ilmu untuk menyediakan makanan yang sihat untuk kita punya family. Jadi sebelum Dr. Ju cerita pasal minyak mana yang nak dipilih, Dr. Ju nak bagi ilmu sedikit pasal minyak ni. Apa dia sebenarnya lemak? Lemak ni, ni tengok tadi gambar-gambar, banyak jenis lemak ada, minyak ada dekat pasaran . Jadi kalau kita tengok, kita kena tahu dulu sebenarnya pasal lemak. Jadi yang lemak tadi, yang tengok slide yang pasal lemak tadi. So lemak ni sebenarnya ada beberapa jenis lah. Kita ada lemak tepu. Saturated fat tu maknanya lemak tepu. Kita ada mono lemak tepu, kita ada poly lemak tepu, kita ada trans fat. Jadi apa binatangnya benda-benda ni semua. Jadi dekat sini ada triglyceride. Jadi kadang-kadang kita pun tak faham, sebab sebelum kita memilih minyak, kita jangan tertipu. Kita kena tengok juga dia punya label. Kadang-kadang label pun sangat-sangat mengelirukan. Jadi yang paling penting kita kena ada ilmu. Jadi dalam minyak ni sebenarnya kita ada minyak yang dipanggil minyak lemak tepu. Maknanya apakah dia lemak tepu? Lemak tepu tu maknanya kalau dia satu rantai tu rantai yang panjang, tak ada keluk-keluk, dia tegak, itu namanya lemak tepu. Jadi kita ada juga lemak tak tepu. Monosaturated maknanya lemak tak tepu. Lemak tak tepu kalau you tengok dia punya tu dia selalunya dalam bentuk cecair. Lemak tepu dia boleh cecair, dia boleh dalam bentuk juga yang beku. Tetapi lemak monounsaturated fat ataupun lemak tak tepu ni sebenarnya adalah lemak yang kalau tengok dekat dia punya tu, dia ada satu garis kat itu. Maknanya dia ada satu hydrogen bond dekat situ. Maknanya dia adalah minyak yang pendek, dia punya link, dan dia tidak banyak hidrogen ataupun dia tidak banyak hydrogen bond ataupun ikatan hidrogen dekat dia punya structure tu. Jadi minyak ni sangat-sangat stabil. Minyak lemak tepu juga sangat stabil. Dan kita ada juga minyak yang dipanggil polyunsaturated fat. Maknanya minyak tepu yang dalam tu banyak sangat jambatan hidrogen. Jadi minyak polyunsaturated ataupun minyak tepu ni sebenarnya sangat-sangat tidak stabil pada panas. Dan kita juga ada saturated fat. Saturated fat ni maknanya
Senang cerita majrin lah kita nak cerita sebab kita tak naklah cerita benda-benda yang berat-berat dekat sini. Okey. Ini boleh biasa. Okey. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu sekarang ni, dalam banyak-banyak minyak tu, minyak mana yang selamat? Yang selamat kita pakai. Jadi sebelum kita nak tahu minyak tu selamat ke tak selamat, itu tadi adalah cuma jenis-jenis lemak. Lemak maknanya lemak tu ada lemak tepu, ada lemak tak tepu, ada lemak yang tepu buatan, ada yang margarin. Margarin tu senang cerita is trans fat lah. Jadi untuk memilih minyak ni sebenarnya kita kena tahu dulu apakah kesan-kesan minyak ni pada kesihatan. Kalau dia tajuk dia, contohnya tajuk dekat sini adalah vegetable fat. Maknanya vegetable. Adakah dia betul-betul, maknanya kalau vegetable tu adakah betul-betul dia vegetables ataupun vegetable tu dalam bahasa Melayu adalah sayur-sayuran. Kalau kita tengok label dia tulis macam vegetable shortening, maknanya adalah margarin daripada sayur. Yang itu yang ramai orang terkeliru. Banyak orang sebenarnya kita kena tipu dekat sini. Sebenarnya dalam vegetable shortening ni tak ada langsung, bukan dia sayur, tak ada langsung sayur kat dalam tu. Jadi sebelum tu kita nak tahu juga apa sebenarnya yang tidak sehat dalam minyak tu. Dalam minyak tu. Maknanya minyak tu tak sehat. Yang pertama adalah kandungan dia. Minyak tu sehat adalah kandungan dia. Yang kedua, minyak tu sehat bila dia panaskan, dia tidak jadi toksik. Jadi minyak-minyak macam ni lah yang kita kena tahu. Jadi dalam minyak, apakah yang menyebabkan kita tidak sehat? Yang pertama tadi kandungan dia. Maknanya dalam kandungan dia, apa kandungan dia? Kalau kandungan dalam minyak tu ada benda-benda yang tidak menyebabkan kita tidak sehat, minyak tu kita kena elakkan. Yang kedua, minyak yang sehat adalah minyak yang stabil bila dipanaskan. Maknanya bila dipanaskan, dia tidak jadi toksik, dia tidak jadi racun. Sikit je racun, maknanya dia boleh tahan panas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam proses pembuatan minyak tu, adakah proses tu menggunakan macam-macam. Contohnya dipanaskan dengan suhu yang sangat panas sampai merosakkan struktur minyak tu dan dia menjadi toksik, ataupun adakah dia dimasukkan macam-macam bahan kimia dalam tu menyebabkan bahan kimia tu menyebabkan badan kita sakit. Maknanya badan kita menyebabkan badan kita meradang atau badan kita timbul radang. You ada whiteboard tak? Okey. Jadi yang pertama tentang kandungan minyak. Jadi tentang kandungan minyak ni, yang paling utama sekali yang kita kena elakkan adalah minyak-minyak ini kandungan secara semula jadi adalah minyak-minyak yang mengandungi omega 6 yang sangat tinggi. Jadi omega 6 adalah radang. Jadi dekat sini kalau you tengok ramai yang mungkin tak tahu sebab kadang-kadang you all tertipu, terkeliru dengan minyak-minyak yang kadang-kadang ada juga physician, cardiologist yang cadangkan minyak-minyak tertentu yang kadang-kadang orang ini pun tak tahu pun yang minyak tu sebenarnya adalah minyak yang tidak sehat. Okey. Jadi kandungan omega 5 dalam minyak, omega 5, omega 6, omega 5 pula, omega 6. Dalam badan kita perlukan dua-dua, omega 3, omega 6. Dia ada juga omega 9, tapi Dr. Ju lebih prefer nak cakap pasal omega 3 dengan omega 6. Sebab omega 3 adalah anti-inflammatory, anti radang. Maknanya badan kita perlukan anti radang. Apa yang kita makan dalam badan kita banyak menyebabkan keradangan. Jadi apa yang berlaku bila ada keradangan? Ini Dr. Ju cerita pasal secara umum apa yang berlaku pada keradangan. Ini adalah kita punya salur darah, dan dalam salur darah ni bahagian dalam ni dipanggil endotelium. Keradangan maknanya dia cederakan, dia radangkan, dia merahkan ataupun dia lukakan bahagian dalam salur darah ni. Di badan tu dipanggil endotelium. Jadi benda tu berlaku bertahun-tahun sampai salur darah kita crack ataupun salur darah kita cedera. Bila cedera apa yang berlaku, badan kita akan
keluarkan bahan untuk tampal ataupun untuk repair bahagian yang cedera. Jadi repair tu dia buat apa? Dia keluarkan, yang badan kita akan keluarkan sel-sel daripada salur darah, sel-sel semua akan datang situ. Macam kita bengkak luka kat luar cedera kan, dia akan bengkak dulu, dia keluarkan bahan-bahan untuk repair tu, dia keluarkan kolesterol untuk repair, dia keluarkan fibrinogen, macam-macam untuk repair tempat yang cedera tadi. Jadi bila benda ni berlaku, of course kolesterol you akan naik. Sebab kolesterol nak tolong you repair benda yang cedera ni. Jadi benda tu berlaku bertahun-tahun, you cederakan, repair, cedera, repair, cedera, repair. Kat situlah berlakunya penyumbatan salur darah yang membawa kepada masalah-masalah seperti sakit jantung, masalah stroke, masalah buah pinggang rosak, masalah urat saraf kita jadi kebas, masalah lelaki boleh mati pucuk, telinga boleh pekak, gigi tu kan boleh tanggal disebabkan oleh penyumbatan pada salur darah di seluruh badan kita. Itu dipanggil radang. Punca benda-benda tu semuanya adalah radang. Radang disebabkan oleh apa yang kita makan. Dan hari ni kita cerita pasal minyak sahaja. Lain kali kita cerita pasal benda lain. Sebelum ni Dr. Ju selalu cerita pasal gula. Gula adalah salah satu benda atau salah satu dalam makanan kita yang menyebabkan keradangan tadi berlaku. Koyak kecederaan pada salur darah berlaku. Yang hari ni Dr. Ju nak tekankan yang pertama adalah pasal omega 6. Jadi omega 3 adalah anti radang. Dia tidak membenarkan radang tu berlaku. Dia anti kepada radang. Dia adalah bagus. Dia adalah pembantu kita yang tak bagi radang tu berlaku. Omega 6 adalah radang. Maknanya dia yang menyebabkan radang tu. Jadi dua-dua ni badan kita perlukan. Dia adalah essential fatty acid dan badan kita tak boleh buat omega 6, omega 3. Kita kena ambil dari luar dengan kita punya ratio yang sama. Maknanya 1:1. Masalahnya sekarang makanan kita, apa yang kita ambil, minyak-minyak yang dekat luar sana, majoriti mengandungi banyak omega 6. Jadi sebenarnya dia orang dah buat kajian, ratio omega 6 dalam kita sekarang ni ada yang sampai 1:20. Maknanya omega 3 1, omega 6 sampai 20. That mean dia punya tu gapnya terlalu tinggi. Jadi instead yang anti radangnya sikit, yang radangnya sangat tinggi. Jadi radang sangat tinggi. Jadi kita kena ambil minyak-minyak yang rendah omega 6 dan tinggi omega 3. Jadi kalau you ambil minyak dekat luar sana, kena tengok dia punya kandungan. Dia akan cakap tinggi omega 3, tinggi omega 6, omega 6 yang kita tak tahu. Semua orang tak tahu apa omega 6, apa omega 3. Ambil je lah. Dia kata omega 6 bagus, omega 3 bagus. Jadi kita ambil. Sedangkan minyak tu omega 6 dia sangat tinggi. Dan dia menyebabkan keradangan berlaku dengan tinggi dalam badan kita. Sebab kita tak tahu. Dr. Ju, semua orang tak boleh salahkan you all. Sebab you all tak tahu. Jadi hari ini Dr. Ju terpanggil untuk explainkan you all, untuk bagi tahu you all yang omega 6 sangat-sangat tidak bagus. Ada juga yang ambil minyak-minyak tertentu yang dalamnya ada omega 6, omega 6 dan omega 3. Jadi omega 6 dalam badan kita dah terlalu banyak. Dekat selama ni kita dekat luar-luar dah makan makanan yang mengandungi banyak omega 6. Nanti you all tahu dekat mana. So Dr. Ju cuma cakap pasal omega 6 saja. Dan omega 3 terlalu rendah. Ratio sampai 1:20. Kenapa kita nak ambil minyak yang ada omega 6? Jadi kita kena avoid minyak yang ada omega 6. Sebab dia ada satu pasal omega 6 dia ada satu paradox. You cuba ni, you buka yang ni. Yang ni. Okey. Dia ada paradox dipanggil Israeli paradox. Israeli paradox ni adalah yang tadi tu. Yang paradox ni, ini adalah paradox di mana pada satu ketika tu, dia kat sini dia tunjukkan kat sini pada satu ketika orang-orang Israel adalah orang-orang yang sangat partikular dengan apa yang dimakan. Maknanya dia ambil minyak yang terbagus kat dalam dunia, dia ambil makanan yang terbagus kat dalam dunia. Dia punya McDonald tak sama dengan kita. McDonald dia sangat sehat. Tapi McDonald kita membunuh. Jadi bila dia orang tengok benda-benda tu, dia orang dia rasa dia dah makan benda yang terbaik dalam dunia. Dia menggunakan minyak bunga matahari.
Ini kita cuma nak cakap pasal paradok ni juga. Jadi diorang heran lah. Tiba-tiba pada satu ketika tu dia rasa diet dia tu dah sangat bagus. Dah sangat bagus dan tiba-tiba satu ketika tu dia tengok kat sini kalau you baca, kalau nampak lah dia tunjuk dekat situ yang tiba-tiba orang-orang dia dapat kencing manis sangat tinggi, dia punya apa ni, risiko dapat kencing manis dia sangat tinggi. Orang-orang ni banyak yang obes, yang gemuk, orang-orang ni banyak dapat sakit jantung, dapat darah tinggi dan apa ni, non-insulin dependent, maknanya diabetic type 2. Jadi bila benda ni berlaku, ini dipanggil paradoks. Maknanya benda tu tidak mengikut apa yang sepatutnya. Maknanya kalau sepatutnya you dah makan benda bagus, you akan dah jadi sangat bagus. Maknanya you akan jadi sangat sehat sebab you makan minyak yang sehat. Tetapi bila bila benda tu berlaku di sebaliknya, patutnya kau sehat tapi kau makin sakit. Itu dipanggil paradoks. Benda yang tidak, benda yang terbalik. Jadi bila benda tu berlaku, dia orang buat kajian. Dia buat kajian-kajian kenapa benda ni berlaku. Jadi bila dia buat kajian-kajian, saintis dia dapati rupanya punca yang menyebabkan dia orang banyak dapat sakit jantung, banyak dapat stroke, termasuk Aaron Israel dapat stroke. Puncanya adalah omega 6, omega 6 dalam minyak yang diambil. Nanti Dr. Jo akan bagi tahu minyak apa yang diambil. Okey, jadi itu yang dinamakan paradoks. Jadi salah satu daripada kriteria you memilih minyak, mesti minyak tu tak ada omega 6 ataupun very low omega 6. Itu kriteria satu. Kriteria kedua, bila kita mengambil minyak, kita memilih minyak tu mesti tahan panas. Maknanya minyak tu bila dipanaskan, dia tidak jadi toksik. Sebab minyak ni kalau dipanaskan, dia ada tahap dipanggil apa ni? Tahap toksik. Maknanya bila dipanaskan pada suhu tertentu selama beberapa minit, dia tidak toksik. Tetapi bila dipanaskan, let's say you panaskan sampai 1 jam, menggoreng lama, dia akan jadi toksik. Jadi toksik tu ada banyak macam-macam dan salah satu daripada toksik yang dikeluarkan oleh minyak yang panas tu dipanggil aldehyde. Jadi aldehyde akan menyebabkan minyak apa ni, kita jadi racun. Jadi aldehyde tu buat apa? Sebenarnya aldehyde tu buat apa? Aldehyde tu adalah free radical. Apa dia free radical? Aku tunjuk gambar free radical. Gambar ni. Gambar free radical. Okey. Apakah dia free radical? Free radical kalau you tengok dalam badan kita terdiri daripada trillion of atom. Maksudnya atom dalam sel-sel badan kita tu, dia ada nukleus dan dalam nukleus tu dikelilingi oleh elektron yang berpasangan. Maknanya berpasangan, dia mesti berpasangan. Jadi bila dia berpasangan, manusia kalau berpasangan dia stable kan. Kalau tak berpasangan dia stres. Samalah juga elektron dalam badan kita, bila tak berpasangan, hilang salah satu daripada pasangan dia akan jadi tak stable. Bila tak stable, dia akan attack orang lain. Cuba tengok ni yang seterusnya tu. Dia akan attack orang lain. Jadi dia akan attack orang lain. Jadi itu dinamakan free radical. Free radical adalah suatu bahan dalam badan kita, satu toksik dalam badan kita yang menyebabkan macam-macam bahan. Maknanya dia adalah toksik dan dia menyebabkan inflammation tadi radang. Dia juga menyebabkan mengacau kita punya DNA. Maknanya DNA kita dikacau oleh free radical sebab dia nak stablekan diri dia. Contohnya kita ada kerusi. Kerusi ada 4 kaki. Bila satu kaki hilang, kerusi tu akan jadi tak balance. Bila tak balance, apa yang berlaku? Jadi kerusi tu akan cari kaki orang lain untuk pasang kat dia supaya dia balance. Itulah adalah yang kita panggil free radical. Jadi free radical ni sangat jahat ataupun radikal bebas dalam bahasa Melayu. Dan dia mengakibatkan DNA, damage of DNA. Maknanya dia merosakkan DNA dalam sel kita. So DNA dalam sel kita patutnya dia yang menjaga dia genetik kita. DNA tu selalunya menyebabkan pembelahan sel. Jadi daripada satu sel dia membelah kepada 2, kepada 4, kepada 8. Tetapi bila DNA tu diusik oleh free radical, dia rosakkan DNA tu, menyebabkan sel tu jadi bodoh, jadi gila.
Jadi apa yang berlaku, instead of dia membelah pada 1 kepada 2, dia membelah 1 kepada 10, pada 100, pada 1000. Itulah namanya sel tu bukan dia lagi. Sel itu adalah sel kanser. Jadi kat situlah macam mana kita boleh dapat sel kanser. Jadi kalau you tengok apa yang berlaku adalah contohnya ni lah. Kalau you tengok sel-sel apa ni kanser tu maknanya adalah sel-sel yang sudah rosak. Jadi proses di mana sel tu dirosakkan tu dipanggil apa ni oxidation. Jadi maknanya sel kita akan rosak, dia mengalami keadaan yang dipanggil oxidative stress. Dan di situlah berlakunya macam-macam penyakit selain daripada kanser, macam-macam. Kat sini dah juga berlakunya autoimmune disease, berlakunya macam-macam penyakit sekarang ini. Ianya adalah disebabkan oleh oxidative stress yang disebabkan oleh free radical. Jadi free radical ini salah satu puncanya adalah daripada minyak yang kita gunakan, yang kita panaskan. Dan bila kita panaskan, minyak tu menjadi satu bahan yang dipanggil aldehyde. Okey. Jadi yang seterusnya pula, apa yang minyak yang kita kena ambil ni juga mestilah dalam proses buat minyak, dia ada macam-macam proses. Ada yang proses, kalau you tengok minyak, kalau kelapa, kalau keringkan senang je dapat minyak, betul tak? Betul tak? Maknanya minyak tu bila kita panaskan, dia terus jadi minyak. Tak, back tu. Okey. Minyak tu biasanya kalau kita panaskan, dia senang jadi minyak. Off semua. Okey. Jadi contohnya kalau you ambil minyak kelapa tu bila kering kita picit-picit je dah jadi kita perah jadi santan. Santan tu kita masak sikit je pun dah jadi minyak. Betul tak? Jadi proses nak buat minyak daripada kelapa sekejap saja. Tak lama. Maknanya tak perlulah kau melalui proses yang canggih-canggih sampai dia jadi minyak. Kalau Dr. Ju nak tanya kat sini, kalau kita ada jagung ataupun ada kacang soya, you all pernah press tak dia? You all pernah picit-picit, keringkan picit-picit, jadi minyak tak? Memang tak akan jadi minyak. Jadi proses daripada bahan mentah kepada minyak tu bergantung pada berapa lama dia diproses dan berapa banyak dia diproses. Kalau dia diproses cepat, maka apa yang ada dalam minyak tu, especially nutrien ataupun kandungan zat dalam minyak tu dipelihara. Maknanya kalau you proses sikit, maknanya kandungan vitamin ataupun kandungan nutrien dalam minyak tu dipelihara. Jadi kalau minyak-minyak yang diproses daripada kepada minyak tu mengambil masa, maknanya dimasuk di blender, lepas di blender dimasak suhu sampai beratus sampai 400 degree. Vitamin semua dah habis, dah jahanam, dah tak ada. Lepas tu busuk pula, dibagi pewangi pula, pakai bahan kimia. Lepas tu warnanya tak lawa pula, di bleach lagi, maknanya diklorok lagi. Barulah dapat minyak. Maknanya proses tu adalah proses yang menyebabkan kita tak dapat apa-apa pun daripada minyak kecuali untuk menggoreng saja. Dan minyak tu sudah oxidize. Maknanya sudah banyak sangat free radical kat dalam tu. Jadi minyak tu sebenarnya tidak sehat untuk dimakan. Jadi minyak tu tidak sehat untuk dimakan. Itu adalah kandungan minyak. Maknanya kandungan macam mana proses minyak tu dibuat. Jadi yang pertama tadi you kena tengok kandungan dalam minyak tu. Kalau kandungan nutrien dia banyak dan kurang kandungan yang menyebabkan radang, itu adalah minyak yang patut kita pilih. Yang kedua, kalau minyak tu proses pembuatan dia lama, maknanya terlalu lama dia diproses, itu juga tidak bagus. Yang seterusnya tadi silap. Yang kedua tadi sebenarnya kalau minyak tu dipanaskan, dia jadi toksik. Minyak tu juga kita kena cari minyak yang dipanaskan yang tahan kepada panas. Itu satu. Okey. Yang seterusnya, kita selama ni tertipu sebenarnya. Kita tertipu dengan dengan perkataan vegetables. Vegetables, maknanya perkataan sayur. Kalau bahasa Melayu sayur lah. Kita rasa macam sayur tu is bagus. Sayur tu bagus. Jadi kita ingat bahawa minyak yang kita makan kalau dia daripada sayur sehat.
Lagi satu kita tengok jernih. Wah, jernih maknanya dia sehat. Sebenarnya kita tertipu kat situ. Contoh-contohnya adalah minyak yang dibuat daripada yang paling teruk sebenarnya adalah ini ya, shortening ni, vegetable shortening ni. Maknanya dia tak ada pun vegetable dan ada gambar Crisco tak? Satu lagi sebab gini cerita bukan untuk menggoreng saja. Maknanya untuk masak. Yang paling teruk sekali sebenarnya dalam dalam kita punya makanan kalau kita letak benda yang dipanggil vegetable shortening. Sebenarnya terutamanya yang sangat famous adalah yang dipanggil Crisco. Maknanya Crisco. Apakah sebenarnya Crisco? Ada siapa yang boleh jawab kat sini? Apakah sebenarnya Crisco? Ada orang kenal tak Crisco? Ada tunjuk gambar Crisco. Mana dia Crisco? Ada orang kenal tak apa dia Crisco? Sebab ramai orang tak tahu apa dia Crisco. Orang ingatkan dia vegetable shortening. Ingatkan sehat daripada sayur. Adakah betul dia daripada sayur? Apa yang anda semua faham pasal vegetables? Vegetables dengan plant tu tak sama. Tumbuhan dengan sayur tu tak sama. Jadi kita ingat bila makanan tu daripada sayuran, dianya adalah baik. Sebenarnya kalau kita tengok yang dipanggil vegetable ni Crisco ni, Crisco ni sangat famous. Jadi Crisco ni, orang ingat Crisco ni adalah vegetable dan bagus. Sebenarnya Crisco ni adalah minyak yang dibuat daripada biji kapas. Biji kapas. Maknanya pada zaman dulu dia orang buat baju, dia orang buat apa daripada kapas. Jadi bila ada bijinya dia orang tak tahu apa nak buat dengan biji tu. Jadi dia orang pun melalui proses yang sangat-sangat panjang. Maknanya daripada proses biji tu dibasuh, di blender, diperah, dimasak, itu dah tadi masuk kimia, di klorok, di apa dan buang bau, masuk pewangi. Proses tu sangat panjang dan dia menghasilkan benda ni lah. Lepas tu dia tengok rupanya putih macam butter. So waktu dulu minyak ni digunakan hanya untuk buat sabun, buat buat benda yang bukan untuk dimakan. Sampai satu ketika barulah dia ni dibuat sebagai salah satu daripada produk untuk makanan Crisco. Siapa dekat sini tak tahu Crisco ni, vegetable shortening ni, yang paling famous is Crisco. Dia adalah produk pertama vegetable shortening yang keluar dekat dalam dunia. Dan dia sebenarnya melalui proses yang sangat panjang untuk menjadikan dia putih, cantik macam butter tu. Dan hydrogenation, maknanya dia masukkan hidrogen dalam minyak tu supaya dia jadi beku. Dan dia sebenarnya sangat toksik untuk kita makan. Dan kalau kita nak tahu, selalunya orang pakai Crisco ni untuk buat pau. Dan kita pula yang tak tahu, kita buat bagi makan baby kita pau. Eloknya you all buatlah pau sendiri kat rumah, jangan letak benda ni. Sebab benda ni sebenarnya adalah very highly, kita panggil, menyebabkan badan kita dapat radang. Okay, this is Crisco. Dia bukan daripada sayuran tapi daripada biji cotton ataupun biji kapas. Bukannya kapas yang dekat rumah kita, di kapas dekat macam kat India, kat mana kan dia banyak kapas tu. Itu adalah Crisco. Dan kita sekarang ni banyak makanan-makanan kita, kek kita semua pakai this vegetable shortening yang sebenarnya bukan vegetable dan sangat-sangat tidak sehat untuk kita makan. Kalau you nak makan tapi jangan bagi baby, jangan bagi anak-anak kita yang kecil. Jadi dia akan menyebabkan kecil-kecil lagi dah menyebabkan masalah. Umur 20 tahun dah boleh dapat sakit jantung sebab dia adalah radang. Jadi itu adalah berkenaan dengan vegetable shortening. Dia ada satu pula, itu adalah yang penipuan. Maknanya dia bukan vegetable. Dia sama juga dengan minyak ni. Tapi minyak ni tidak dibekukan. Jadi minyak ni adalah daripada jagung. You all boleh ambil jagung sekarang, bawa balik kat dapur, blender, you perah. Adakah dia jadi minyak? Dia tak akan jadi minyak. Jadi untuk proses membuat minyak jagung ni juga melalui proses yang sangat-sangat lama dan melalui, maknanya very highly process di blender, dia masuk, ada macam-macam kimia didapatkan sampai dia jadi jernih macam ni. Dan dia juga adalah minyak yang
tidak bagus juga, sebab majoriti daripada minyak ni dia buat jagung tu melalui maknanya dia tanam jagung tu, dia buat jagung tu, maknanya jagung tu adalah jagung GMO, genetically modified, modified, maknanya dia adalah jagung yang DNA jagung tu bukan jagung saja, sama juga dengan minyak soya. Minyak soya kebanyakannya adalah GMO, maknanya dia ambil DNA kacang soya tu, DNA jagung tu diubah supaya dia tahan pada binatang-binatang serangga perosak. Jadi kalau you pergi kat luar negara, minyak-minyak dia ataupun makanan-makanan ditulis non-GMO, maknanya dia adalah daripada tumbuhan yang bukan daripada GMO, maknanya bukan genetically modified, maknanya bukan tiruan lah, senang cerita jagung tiruan lah, maknanya dia buat benih jagung tu, DNA dia diubah supaya dia tahan kepada perosak. Benda ni sekarang ni jadi heboh jugalah sebenarnya kat luar negara, sama ada benda ni sehat atau tidak. Tapi ramai yang kata dia tidak sehat sebab dia genetik dia bukan lagi jagung yang dulu, tapi adalah jagung yang tahan pada perosak, yang menyebabkan dia juga menyebabkan rumput-rumput kat keliling pokok ni juga jadi tahan pada perosak. Jadi bila benda tu tahan perosak, dia orang akan spray anti rumput atau untuk bunuh rumput dengan dos yang sangat tinggi, dan dia juga menyebabkan boleh berlaku toksik kepada kita dapat toksik kepada bahan racun yang dipakai. Jadi GMO sebabkan oleh modified DNA, sayuran tu dah dimodified, dia akan menyebabkan, ada yang cakap sebab dia bukannya benda yang natural, yang original, yang tulen, dia akan menyebabkan dalam badan kita, dia orang buat kajian, dia boleh menyebabkan kanser juga. Jadi itu juga yang kita perlu tahu. Dia sama juga dengan sunflower, minyak biji bunga matahari, dia pun sama. Okey, jadi minyak-minyak yang ada GMO juga adalah minyak yang tak sihat. Jadi kita tak boleh pilih minyak yang macam ni. Maknanya yang pertama tadi, minyak tu tak ada omega 6. Yang kedua, minyak tu bila dipanaskan dia tahan panas. Yang ketiga, minyak tu tidak melalui proses pembuatan penghilangan yang lama, yang macam-macam dimasukkan. Yang seterusnya, minyak tu mestilah bukan GMO. Jadi itu adalah cara-cara kita macam mana kita nak memilih ni. Pada tahun 1955, kalau you tengok ni daripada ni lah, sebab waktu keluarnya saja vegetable oils ni, tiba-tiba persatuan doktor-doktor kardiologis, maknanya peraturan perubatan dekat US, tiba-tiba dia menghalalkan ataupun dia tiba-tiba membenarkan minyak vegetable oils. Even tulis kat sini, even ni American American Heart Association masa tu recommend untuk ambil polyunsaturated oil ni, polyunsaturated oil untuk sebab pada waktu ni Presiden Amerika Eisenhower waktu tu ada sakit jantung. Ni tengok bawah pada Eisenhower ada sakit jantung. Jadi ni Eisenhower ada sakit jantung. Jadi waktu tu dia orang nak tahu, adakah sakit jantung ni disebabkan oleh saturated fat, maknanya minyak lemak tepung. Maknanya disebabkan oleh minyak yang mengandungi lemak tepung. Jadi waktu inilah timbulnya Ansel Benjamin Kiss. Kita tengok Ansel Benjamin Kiss yang Dr. Ju pernah cerita sebelum ni. Jadi Ansel Benjamin Kiss ni orang ni yang handsome. Okey. Ansel Benjamin Kiss. Jadi waktu tu Ansel Benjamin Kiss ni dia waktu tu Presiden Amerika ada sakit jantung. Jadi Ansel Benjamin Kiss ni pula dia nak buktikan bahawa sakit jantung yang melanda dunia waktu tu adalah disebabkan oleh
saturated fat, lemak tepu. Lemak tepu maknanya disebabkan oleh minyak-minyak yang mengandungi lemak tepu tinggi lah. Contohnya minyak kelapa, minyak sawit, minyak daripada daging, minyak-minyak daripada lembu, daripada daripada haiwan lah, senang cerita. Jadi dia nak buktikan bahawa benda ni disebabkan oleh saturated fat. Jadi dia buat kajian, Dr. Ju pernah cerita kat sebelum ni, Ansel Benjamin Kiss, dia buat kajian pada 22 buah negara untuk membuktikan bahawa punca orang semua dapat sakit jantung adalah disebabkan oleh dia ambil banyak minyak tepu. Jadi dia buat kajian pada 22 negara, tetapi benda tu didapati tidak benar. Only cuma 7 negara saja yang benda tu lebih kurang tepat lah. Jadi Ansel Benjamin Kiss tipu kita, dia buang yang 15 negara lain, dia publish dia punya penemuan dalam 7 negara tu, yang 15 lagi negatif, tak betul. Dia ambil yang 7 lagi, yang lain tu disorok dan dia publish dekat dunia yang menyatakan saturated fat ataupun lemak tepu adalah punca orang semua dapat sakit jantung. Jadi waktu tu waktu itulah kerajaan yang Heart Association tadi, yang Heart Association tu dia sebab dia kata puncanya lemak tepu, dia masukkan vegetable oils ni sebagai majlis sehat lah. Waktu tu maka ramailah berlakulah pertukaran ya, di mana semua orang penggunaan saturated fat drop, nampak. Jadi penggunaan apa yang naik? Penggunaan vegetable oils meningkat dengan mendadak. Disebabkan oleh Ansel Benjamin Kiss punya teori tadi, hipotesis tadi. Jadi semua orang percaya. Dan apa yang berlaku sebenarnya selepas daripada benda ni, apa yang berlaku sebenarnya, benda tu sebaliknya berlaku. Heart disease makin meningkat, menjunam-junam, bukannya makin menurun. Waktu tu heart disease makin meningkat. Maknanya apa yang Ansel Benjamin Kiss cakap tu selepas 50 tahun baru orang perasan bahawa punca sakit jantung bukan disebabkan oleh saturated fat dan puncanya adalah disebabkan oleh benda lain. Maknanya salah satunya adalah minyak yang kita makan yang tidak sehat. Okey? Jadi kita macam mana kita nak memilih minyak yang sehat? Tadi Dr. J cakap 5 kriteria. Tadi kan 5 kriteria. Jadi kalau ada pula orang telefon. Sorry. Jadi kalau nak tengok dekat sini ada satu kajian. Okey. Ada kajian daripada penggunaan vegetable oils. Cuba tengok penggunaan vegetable oils ni. Kalau you tengok di sini adalah kajian daripada kajian didapati orang yang, cuba tengok di sebelah dia, peningkatan orang yang menggunakan vegetable oil, dia tengok peningkatan dari dia dapat gallstone ataupun pundi empedu ada batu meningkat 2 kali ganda, kemudian stroke meningkat 2 hingga 3 kali ganda, dan juga peningkatan kes hati berlemak, liver cirrhosis disebabkan oleh hati berlemak meningkat dengan mendadak selepas penggunaan vegetable oil tu. Maknanya vegetable oil tu sebenarnya sangat-sangat tidak sehat. Jadi maknanya kita kena tipu. Tak ada kena mengena pun. Maknanya yang sehat dekat sini bukannya vegetable oil tapi adalah minyak yang lain. Okey. Jadi minyak mana yang kita nak pilih sekarang? You all nak pilih minyak mana? Okey. Adakah kita nak pilih minyak minyak vegetable oils? Sebab ramai yang pilih minyak yang salah. Jadi yang pertama tadi, jangan, kalau boleh elakkan daripada makanan yang menggunakan vegetable oils. Dr. Ju belum cerita juga pasal margarin. Margarin pula adalah satu proses, adalah minyak biasa. Dia boleh pakai minyak jagung, dia boleh pakai minyak sunflower, dia boleh pakai minyak kelapa sawit, minyak apa sahaja. Tetapi
minyak ni diproses menjadi dimasukkan hidrogen dalam tu supaya dia beku pada suhu bilik. Kat situlah terciptanya margarin. Margarin ataupun margarin banyak brand lah. Contoh yang paling terkenal Planta, Daisy, itu contoh margarin. Jadi minyak ini sebenarnya mengandungi trans fat. Maknanya dia punya structure ni dia ada satu yang tak sama dengan saturated fat, dia adalah trans fat. Jadi trans fat ni apa yang berlaku adalah dia juga adalah inflammatory, dia juga adalah radang dan dia juga sebenarnya tidak elok untuk diambil. Jadi elakkan juga. Dr. Ju sangat-sangat marah dengan iklan Planta sebenarnya, iklan margarin je lah. Iklan margarin ni dia kata anaknya pagi-pagi makan roti sapu margarin. Sebenarnya apa yang berlaku adalah apa dah berlaku dia? Okey, apa yang berlaku adalah sebenarnya apa yang berlaku ada kesilapan teknikal kat sini. Apa yang berlaku adalah dia sebenarnya bagi anak dia lagi tambah sakit sebab dia bagi anak dia makan margarin. Margarin sebenarnya sangat toksik dan tidak patut kita sapu roti bagi anak kita yang nak pergi sekolah. Jadi kalau nak sihat bukan pakai margarin sebab margarin adalah satu benda yang tiruan. Maknanya dia adalah butter tiruan. Jadi kalau nak apa benda-benda semua kita kena ambil yang pure. Kalau you nak anak you sihat, kuat dan belajar adalah dengan menggunakan benda yang pure, iaitu makanlah margarin, butter. Butter adalah natural. Butter dibeku bukan disebabkan oleh proses hidrogenisasi dalam bahasa Melayu je lah. Jadi kalau dia melalui proses hidrogenisasi, dia akan menjadi tak stable dan dia akan merosakkan kita punya salur darah, mencederakan salur darah dan menyebabkan kita dapat macam-macam penyakit. Jadi trans fat juga tidak sihat. Kalau you all nak butter, tolong ambil butter tulen. Kalau you tengok dekat dalam mall, Dr. Ju nak share juga. Tadi Dr. Ju cakap omega 5, omega 6 juga adalah toksik. Jadi Dr. Ju nak share sebabkan oleh masalah teknikal, Dr. Ju nak share kat sini sebenarnya minyak apakah sebenarnya yang paling rendah omega 6 dia. Kalau kita tengok sebab ada masalah teknikal, sorry. Jadi kalau you tengok minyak yang bawah sekali tu yang biru tu adalah omega 6. Yang biru tu adalah omega 6. Jadi minyak yang paling rendah sekali kandungan omega 6-nya adalah sebenarnya minyak yang bawah sekali tu. Namanya minyak kelapa. Jadi minyak kelapa adalah minyak yang paling rendah kandungan omega 6. So minyak kelapa kita dah boleh pilih minyak kelapa nombor 1. Jadi macam mana pula minyak kelapa ni, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ni macam mana pula? Jadi minyak kelapa sawit sebenarnya nombor 3. Kalau dalam sini you tengok, kalau you tengok dekat sini, ada kat sini, mungkin nampak. Okey, nombor 1 minyak kelapa, nombor 2 butter, nombor 3 adalah minyak kelapa sawit. Maknanya minyak kelapa sawit ni juga kita boleh ambil. Jadi minyak kelapa sawit ni dia punya kandungan omega 6 dia adalah 10. Yang paling rendah dalam dunia adalah minyak kelapa. Kandungan omega 6-nya adalah 2%. Jadi kita minyak kelapa dah dapat 1 point dekat sini. Dan minyak sawit dapat 1 point jugalah. Butter dapat 1 point. So 3 ni boleh ambil. Itu kita baru cerita pasal omega 3. Jadi dalam minyak ni juga ada saturated fat. Adakah saturated fat ataupun minyak lemak tepuk itu bahaya? Yang itu yang tadi dikatakan. Itu adalah yang dikatakan oleh Ansel Benjamin Keys tadi. Ansel Benjamin Keys adalah seorang fisiologis daripada Amerika di mana dia buat kajian tadi. Jadi dia tipu kita, dia kata minyak saturated fat ni sebenarnya menyebabkan sakit jantung. Sedangkan pada tahun 50 tahun kemudian dia orang buat kajian, dia tengok orang dah tak ada makan lemak dah.
Tetapi kenapa sakit jantung makin meroket? Dia buat kajian kat tempat yang orang paling banyak ambil lemak, iaitu orang-orang Eskimo. Dan didapati orang Eskimo tak ada sakit jantung, sedangkan sikit sangat risiko sakit jantung. Sedangkan dia hari-hari makan lemak untuk panaskan badan sebab dia duduk dekat kutub. Kemudian dia orang masih lagi tak percaya. Betul ke? Dia kata, okey, macam mana pula lemak tepu yang ada pada kelapa dan juga kelapa sawit? Adakah lemak tepu ni yang ada dekat kelapa, dekat tumbuhan tadi haiwan, boleh menyebabkan sakit jantung ataupun jubatan saudara atau menyebabkan kecederaan saudara. So dia buat kajian pula dekat dua pulau. Yang pertama nama pulau tu Pulau Puka-Puka. Yang kedua adalah Pulau Tokelau dekat Australia, atas Australia, dan pulau tu terletak jauh dari tanah besar di mana orang nak hantar makanan pun tak boleh. Dan yang hidup dekat pulau tu adalah kelapa dan kelapa sawit. Jadi orang dekat situ makan semuanya kelapa. Macam tok nenek moyang kita dulu. Dia makan santan, minyak kelapa dia buat urut, hari-hari santan, hari-hari kerabu lah, getuk lah apa semua. Tapi bila dia orang buat kajian dekat pulau tu, tak ada juga, maknanya risiko sakit jantung juga sangat rendah. Dari situ dia orang buat conclusion, saturated fat ataupun lemak tepu yang ada pada haiwan, yang ada pada sayur, pada minyak kelapa dan minyak kelapa sawit sebenarnya bukan punca kita dapat sakit jantung. So you all boleh happy makan minyak kelapa tadi, dapat nombor 1, boleh ambil butter nombor 2, nombor 3 boleh ambil kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Dan apa beza? Ni lagi satu. Apa beza minyak kelapa dengan minyak kelapa sawit? Yang mana lebih baik? Sebab kita nak tahu juga minyak kelapa dan minyak kelapa sawit yang mana lebih baik. Sebelum tu Dr. Ju nak cakap juga, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit ni juga melalui proses untuk buat jadikan dia minyak. Jadi macam minyak kelapa dia ada cara dia, maknanya dia ada berapa cara. Pertama, cara dia adalah you all perah, macam tok nenek moyang kita dulu, kita perah, jadikan santan, perapkan semalaman, masak jadi minyak. Itu cara pertama. Cara tu melalui pemanasan dan sebahagian daripada vitamin of course lah tak ada, tapi taklah semua, masih ada lagi. Dan cara kedua, zaman dulu-dulu juga, sama sekarang pun ramai yang buat, dia ambil santan tu diperah tadi kan, diperap semalaman. Dia buat melalui proses penapaian di mana last minyak tu akan jatuh air ke atas, dan minyak tu adalah minyak yang dihasilkan daripada minyak kelapa yang diperang tadi. Dan minyak tu adalah minyak yang juga dipanggil virgin coconut oil sebab kita tak usik dia, kita biarkan saja. Minyak tu minyak yang sehat, vitamin semua ada dalam tu, tetapi cuma rasanya a bit tengik lah, mungkin masam sebab kita buat penapaian. Cara ketiga buat minyak kelapa adalah dengan cara yang dipanggil cold compress. Minyak kelapa tadi di centrifuge, dia pucingkan laju, minyak yang berat turun bawah. Dan suhunya dikontrol. Dia melalui proses yang dipanggil cold compress, maknanya dia centrifuge minyak tadi dan suhunya dikawal supaya tidak terlalu panas, supaya vitamin dan nutrien dalam minyak kelapa tu tak rosak. Proses tu dipanggil cold compress, dan minyak tu dipanggil juga minyak kelapa dara juga, yang proses penapaian tadi kelapa dara, dan cold compress tu kelapa dara juga. Tetapi yang cold compress ni dia tak ada bau sebab dia cepat dan dia juga sehat. Itu adalah cara. Yang cara seterusnya buat minyak kelapa adalah dengan cara kita buat kopra. Buat kopra, kelapa tu dikeringkan, lepas tu jadi kering, ada minyak, lepas tu diperah. Jadi kita dapat minyak mentah. Minyak mentah tu selalunya of course lah tengik, tak sedap baunya, kalau masak nanti bau tengik. Jadi dia melalui proses dipanggil RBD, Refined Bleach Deodorant, dan dia melalui proses di mana dimasukkan bahan kimia supaya hilang baunya, dan juga dia bleach, dia klorok. Orang yang kena klorok sebenarnya dia melalui proses pemutihan dan supaya hilang baunya, dan dia letak bau yang sedap. Itu dipanggil minyak kelapa yang selalunya you jumpa dekat pasaran minyak kelapa. Ni coconut tau, bukan kelapa, palm oil, coconut, yang supaya bila you makan, you masak,
dia tak bau dan dia sedap. Itu yang kalau you jumpa kat pasaran banyak dijual dan harga dia murah sebab dia melalui proses tu. Tapi dia ada lagi satu proses untuk mengekalkan nutrisi dalam minyak kelapa tu dan dia tidak berbau daripada kopra juga, dan proses tu adalah melalui penapisan arang. Jadi maknanya minyak yang crude oil tadi ditapis dengan arang supaya baunya hilang, tidak perlu dia tak bau apa-apa, dan itu adalah minyak yang akan certified sebagai organic coconut oil. Jadi organik, kalau minyak tu tak ada organik, maknanya minyak tu adalah RBD, melalui proses refine bleach deodorant. Kalau minyak tu ada tulis organik, contohnya kau buka balik. Contohnya minyak ni minyak yang ada dekat di Jewelness ni. Minyak ni dia tulis dia ada certified organic. Maknanya kalau dia organik, maknanya minyak ni tidak melalui proses refine bleach deodorant. Minyak ni dia melalui proses penapisan menggunakan arang untuk buang bau-bau yang tengik tadi, dan dia selamat sebagai bahan untuk memasak, dan dalamnya juga ada banyak nutrisi dalam tu lagi. Okey, jadi kita kena bezakan yang lain. Tapi adalah nutrisi yang tak kekal dalam ni. Yang terbaik kalau you all nak sihat adalah ambil virgin coconut oil. Jadi itu adalah contoh minyak-minyak sihat. Apa pula minyak kelapa sawit? Minyak kelapa sawit ni sebenarnya juga adalah minyak yang bagus. Tetapi kenapa dia dilabelkan kat luar negara sebagai minyak tak bagus? Sebab dia kata minyak kelapa ni orang Asia ni ataupun tropical country ni dia menyalahgunakan. Kalau you all baca balik, dia menggunakan ladang-ladang dia, ditebangnya semua pokok-pokok sebab dia orang kan sangat-sangat preserve dia punya hutan. Jadi kat Malaysia contohnya kita tebang semua hutan, kita tanam sawit. Jadi dia orang tak setuju dengan benda ni. Jadi waktu itulah minyak kelapa sawit difitnah sebagai minyak yang mengandungi saturated fat yang sangat tinggi dan tidak sihat, dikata menyebabkan sakit jantung. Jadi dia orang buat kajian tu kan, tadi Dr. Jagab dia buat kajian dekat pulau tu yang hidup, ada satu pulau tu yang hidup kat situ ada kelapa sawit saja, dan ditengok orang yang makan minyak kelapa sawit juga dia punya risiko dapat sakit jantung rendah. Tapi apa beza minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa? Kandungan dia. Jadi kalau sekarang ni you all nak yang mana lebih bagus? Minyak kelapa dengan minyak kelapa sawit. Sebelum tu Dr. Ju nak tunjuk juga minyak yang paling tahan panas. Minyak yang paling tahan panas sekali, minyak yang paling tahan panas adalah kalau you tengok daripada graf ni, minyak yang paling tahan panas maknanya adalah you tengok yang paling rendah dah 30 minit pun tak sampai 1 bar pun dia punya toksik yang dipanggil aldehyde. Minyak tu adalah juga minyak kelapa. Maknanya minyak kelapa juga dapat 3 poin kat sini ya. Dan minyak kelapa sawit sebenarnya adalah atas kepada butter. Maknanya dia juga tahan panas. Tetapi saturated fat yang paling tinggi sekali sebenarnya minyak kelapa. Jadi minyak sawit, minyak kelapa tak banyak beza, dan minyak kelapa atas lagi. Jadi ini Dr. Ji nak bagilah, maknanya you boleh ambil minyak kelapa, boleh ambil minyak sawit. Tetapi minyak kelapa lagi better sebab dia lagi tahan panas. Okey, ini adalah dia punya graf. Kalau kita tengok minyak apa yang paling teruk sekali bila dipanaskan dia tinggi sangat dia punya toksik. Itu adalah minyak yang you all ada yang tulis sebelum ni pakai minyak tu, iaitu minyak sunflower dan juga minyak jagung. Sebenarnya minyak soya pun sama. Sedangkan minyak soya tu lagi teruk sebab dia melalui proses yang sangat, minyak yang 3 ni yang Dr. Ju tak nak you all sentuh 4 minyak ni. Maknanya yang pertama minyak sunflower because dia cepat sangat jadi aldehyde bila dipanaskan. Yang kedua adalah minyak soya. Yang ketiga minyak jagung because minyak soya dengan minyak jagung, dan satu lagi is minyak sunflower. Minyak soya dengan minyak jagung, yang satu lagi is minyak canola. Minyak canola adalah minyak GMO. 3 minyak ni minyak GMO. Maknanya dia modified genetic. Minyak modified genetic. Maknanya minyak tu adalah minyak
tiruan dan bila dipanaskan dia sangat jadi toksik. Dan minyak yang paling tinggi sekali kandungan, ni cuba buka balik yang tadi ni. Yang tadi ni minyak yang paling tinggi kandungan kandungan omega 6 yang Dr. Ju cakap tadi. Omega 6 adalah inflammatory. Kalau you all tengok minyak yang mengandungi kandungan omega 6 yang paling tinggi you tengok adalah sunflower 71 dan corn oil 51, soya bean 54. Maknanya minyak ni adalah minyak yang sangat toksik kalau kita panaskan, dah lah dia cepat jadi aldehyde dan dia mengandungi omega 6 yang sangat tinggi dan satu lagi dia adalah minyak GMO. Apalagi canola. Minyak canola sebenarnya betul-betul minyak GMO. Dan kalau you tengok ada juga satu minyak apa dipanggil ya? Ada minyak apa something lah yang kadang-kadang doktor dekat pusat jantung disuruh you all beli. Sebenarnya minyak tu heart safe kan tak silap nama minyak tu. You Google tak heart safe. Sebenarnya minyak tu kandungannya apa? Dia tulis heart safe, sebenarnya dia nak mengelirukan kita. Dalamnya ada olive oil, dalamnya ada minyak soya, dalamnya ada bunga matahari. Sebenarnya you all juga kena tipu kat sini. Elok-elok minyak apa ni olive oil tu dah minyak yang bagus tetapi dicampur dengan minyak yang tak bagus. Itu tak tahulah konspirasi apa. So jangan tertipu dengan benda-benda yang macam ni. You all kena ada knowledge. Tak payah dengar cakap orang, you all ada knowledge sendiri. Kita ada ilmu sendiri. Jadi kita tak perlulah nak dengar orang tu cakap, doktor ni cakap, tak perlu. You all kena ada ilmu sendiri, fikir sendiri, baca dan bacalah. Maknanya baca, siasat, kaji dan jangan dengar cakap orang. Sebab kadang-kadang orang pun tak tahu apa yang dia cakap dan dia pakai ikut-ikut orang cakap safe, dia pun ikut cakap safe. Sebenarnya kita kena ada ilmu. So 4 minyak yang Dr. Ju kata jangan sentuh. Yang pertama minyak sunflower, kedua minyak soya, ketiga minyak jagung, yang keempat minyak canola. Semua tu adalah minyak yang toksik bila kita panaskan, bila kita makan. Dan minyak yang kita boleh ambil sebenarnya adalah tadi minyak kelapa, butter, you boleh ambil minyak sawit, you boleh ambil minyak olive oil. Olive oil ni juga adalah minyak yang bagus tetapi dia monosaturated. Kita boleh juga ambil minyak avocado. Dan minyak ni semua adalah bukan minyak untuk memasak. Dia lebih baik diambil macam tu saja. Sebab dia mengandungi banyak nutrien yang sangat baik untuk badan kita, olive oil. Jadi minyak-minyak juga apa bezanya? Extra virgin olive oil, extra virgin olive oil saja. Mestilah ada bezanya kan. Maknanya kalau dia ada virgin tu maknanya dia melalui proses yang sikit. Kalau extra virgin lagi sikit. Maknanya dia lagi selamat untuk kita minum, buat salad. Kalau kita panaskan minyak olive oil boleh tapi mesti less than 10 minit. Maknanya buat menumis-numis saja boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat minyak kelapa. That's why kalau you tengok dekat luar negara sekarang semua orang dah mula minyak kelapa. You tak percaya, you pergi tengok resepi sehat dekat luar negara. Kita jenis resepi ke healthy resepi semuanya pakai minyak kelapa. Sedangkan kat Malaysia minyak kelapa ni patutnya banyak. Dan sebabkan oleh fitnah daripada mereka, minyak kelapa kita semua kita tebang. Dan kita ambil sebab lagi satu mungkin sebab orang nak tanam minyak kelapa sawit. So apa beza minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa? Itu lagi satu yang you all kena tahu. Mana nak pilih? Of course kalau kita ekonomi kurang baik, kita boleh ambil minyak sawit lah. So minyak sawit dengan minyak kelapa. Minyak sawit kandungan lemak tepunya 50% dan minyak kelapa kandungan lemak tepunya adalah 80%. Dan apa yang membezakan minyak kelapa ni dengan minyak sawit adalah minyak sawit mengandungi bahan yang dipanggil palmitic oil, palmitic acid. Jadi palmitic acid. Dan minyak kelapa pula kita ada capric acid dengan myristic acid. Jadi dua-dua minyak ni dua-dua kandungan ni adalah kandungan yang baik untuk badan kita. Tetapi kalau you tengok minyak kelapa sebenarnya palmitic acid ni sebenarnya tak berapa baguslah bercompare dengan lauric acid. Dan coconut oil sebenarnya mengandungi 9 kali ganda lebih rendah palmitic acid daripada minyak palm oil.
kebaikan palm oil adalah kalau dari segi sebelum diproses, dia sebenarnya banyak mengandungi vitamin A, carotenoid dan juga vitamin E. Maknanya palm oil mengandungi vitamin E. Kalau you tengok dalam palm oil ni sebenarnya dia ada dua. Maknanya dalam palm oil ni ataupun minyak kelapa sawit dia ada dua. Satu, luar kelapa sawit tu, ada gambar kelapa sawit tak? Luar kelapa sawit tu. Yang kedua adalah dalam kelapa sawit. Dalam tu dipanggil kernel. Jadi kernel dalam kelapa sawit itu dia adalah macam kelapa lah. Kandungan kandungan minyak tepunya lagi tinggi. Dan yang kat luar yang kuning tu, yang kuning tu sebenarnya yang dibuat minyak untuk kita makan sebenarnya, untuk kita masak. Jadi minyak yang kuning tu sebab warnanya kuning, dia sebenarnya ada banyak carotenoid ataupun banyak vitamin A. Jadi itu salah satu kebaikan daripada minyak kelapa sawit, dia ada vitamin A daripada carotenoid tu. Tapi itu kat mana? Adakah kat dalam minyak masak kita? Tak, itu adalah dalam sebelum dia diproses. Bila dia melalui proses yang sangat dia melalui proses yang sikit, benda tu di preserve. Maknanya dia ada company-company yang buat minyak kelapa sawit yang warna merah. Tahu tak? Minyak kelapa sawit yang warna merah. Jadi minyak kelapa sawit yang warna merah tu sebenarnya adalah minyak yang tinggi kandungan vitamin E dan juga tinggi kandungan vitamin A. Itu adalah minyak, kalau kita tengok itu namanya minyak carotenoid. Jadi minyak carotenoid ni sebenarnya adalah minyak yang bagus. Dia mengandungi tinggi vitamin E, tinggi vitamin A. Even ada company-company yang buat kapsul pada minyak kelapa sawit ni. Itu adalah minyak yang bagus. Tetapi minyak tu mana boleh nak buat masak. Minyak tu tak boleh buat masak sebab dia banyak sangat vitamin, banyak benda-benda tu bila kita masak memang tak boleh masak goreng ikan punya. Jadi minyak tu akan diproses melalui proses yang very high juga dan dipanaskan dan dia bau busuk. You all pernah tak lalu kat kilang sawit ada bau kan? Jadi minyak tu masa dia minyak mentah lagi, bau dia busuk semua. Jadi dia melalui proses pemanasan yang sangat tinggi. Kemudian dia akan melalui bahan kimia juga untuk buang bau dia. Dia juga melalui bleaching juga, RBD juga. Dan dia juga diletak di deras juga. Sebenarnya itu adalah minyak kelapa sawit. Tetapi dari segi panas, dia tahan panas better daripada minyak yang lain. Dia kandungan omega 6 dia juga tak ada. Jadi minyak sawit sebenarnya bagus. Tapi kalau compare dengan minyak kelapa, of course minyak kelapa nombor 1, butter nombor 2, minyak sawit nombor 3. Dari segi kalau you all nak vitamin E, vitamin A bukan ambil daripada minyak yang ada kelapa sawit, dalam kelapa sawit. Minyak goreng tu bukan. Tapi beli yang minyak yang ada carotenoid ataupun dia orang buat kapsul-kapsul vitamin minyak daripada kelapa sawit tu. Yang dipanggil tocopherol apa benda lah, macam-macam lah dia ada kapsul dia. Okey, jadi itu adalah macam mana kita nak memilih minyak tadi. So pulang balik. So sekarang Dr. Jo harap you all semua dah pandai, dah tahu minyak mana yang you all nak pilih. Sama aja. Jadi yang paling penting jangan pilih minyak 3 tadi. You all saja-saja je cari pasal. Sebab sekarang you all dah pandai, you all dah tahu. Everybody yang dengar ini semuanya dah tahu. Maknanya minyak ni tinggi, dia punya omega 6, inflammatory, sangat cepat jadi aldehyde dan juga melalui proses-proses yang sangat highly proses menyebabkan dia sendiri dah oxidize, dah tinggi dia punya kandungan free radical dan bila you panaskan lagi berbilion-bilion lemon. Jadi berbilion-bilion lagi free radical dihasilkan dan itulah yang you masak. Apalagi kalau you goreng berulang kali, especially yang malas nak goreng pisang kat rumah, beli goreng pisang kat tepi jalan yang sorry lah yang goreng pisangnya. Jadi goreng pisang tu sebenarnya dia punya aldehyde dia sangat tinggi bila you ulang-ulang kali. Even kat payah tu juga kat restoran juga, even restoran makanan segera pun dia goreng minyak tu berkali-kali juga dan dia orang selalunya pakai minyak yang
4 Dr. Yu cakap. Dia tak akan restoran-restoran yang terkenal dekat apa ni franchise tu tak akan pakai minyak kelapa punya nak goreng makanan dia. Tak akan pakai minyak sawit punya sebab makanan dia akan tengik. So dia orang akan pakai minyak yang 4 tadi. Hati-hati kalau you all orang yang bijak, nak pantun pula. Kalau you all orang bijak, janganlah ambil minyak-minyak yang tidak sehat. Jaga kesihatan you all, jaga anak-anak you all sebab tu sekarang sakit jantung meruncing, menirus, menaik meroket. Sakit darah tinggi meroket, autoimmune disease meroket. Salah satu adalah puncanya minyak yang you ambil salah selain daripada benda lain yang you all pun dah selama ni cerita selain daripada sugar. Dan juga jangan kalau boleh elakkan daripada ambil vegetable oils dalam makanan you. Tak apalah, jangan guna juga margarin, ambillah butter. Walaupun dia mahal, dia very healthy untuk you dan dia sangat stable kepada panas. Kalau buat baking, pakai butter ataupun pakai minyak kelapa. Okey, itu saja daripada Dr. Ju hari ini. Harap-harap you all dapat sesuatu pada hari ini yang boleh you praktikan. Kalau tak boleh, cari yang terdekat yang baik. Minyak sawit pun tak apalah kalau you all tak dapat. Tapi kalau boleh, cari minyak kelapa. Dan dalam minyak kelapa, kalau boleh, cari yang organik. Dan kalau boleh carilah yang dijual punya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.